Assalamualaikum untuk anda semua. Hujan tapi penuh bermakna. Saya Fitri Yahya bertemu anda di Ahmed Shah. Saya Haziq Husni. 1 Oktober hari ini. Oh, kita dah tinggalkan 3/4 2022 ni. Bermaksud kita di kuartal yang baru, suku yang baru. Semoga ada ceria untuk anda, moga hujan pun hujan rahmat untuk kita semua pagi ni. Alhamdulillah. Kita kalau kita tengok dekat Ahmed Shah pagi ni, kita tak ada masuk dalam studio langsung. Kita dekat luar saja sebab hari ni Haziq dengan Fitri akan makan-makan. Saya rasa syulit lah. Syulit? Rehan ke ni? Sebab diuji dengan, saya tengok kiri kanan semua sedap. Ya Allah, bau tu lagi. Ya Allah, dengan hidangan, cara hidangan dengan rasa pun insya-Allah memang terbaik. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang nasi. Betul. Mungkin di barat mereka ni jaranglah pagi-pagi ada nasi kan. Tapi orang Melayu ni sarapan memang wajib ada nasi. Kenapa Kenapa orang Malaysia kan boleh dikatakan semualah tak kira bangsa suka makan nasi. Itulah saya dengar pernah hadiri satu forum lah ya tadi. Forum tu tentang ASEAN, katanya rice that bind us together. Kita pergi Kemboja ke, pergi Indonesia ke, Malaysia ke, kalau ASEAN ni beras tu menyatukan kita. Pun zaman dulu pun kita kalau tengok pantun ke apa semua mesti ada padi. Sebab tu padi ni kehidupan. Taklah makan pisang ke makan keledek ke pagi-pagi kan. Jadi padi ni memang sumber ekonomi dan depan rumah ada, sawah ada. Jadi itu menyebabkan kita mudah untuk dapat nasi. Dan itulah menyebabkan nasi juga merupakan makanan ruji kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita memang kalau ada orang kata nak diet diet katanya. Tapi tak boleh tolak nasi lah. Nasi itulah dia memang super hebat. Tapi orang sebut nasi je, nasi bukan je. Nasi ini ada banyak kandungan khasiat dia. Betul. Yang bermakna untuk anda semua. Okey. Hari ini kami akan mempersembah kepada anda. Boleh sediakan persiapan untuk anda nanti dah salin ke apa semua. Sebab ia bukan biasa-biasa. Saya jarang keluarkan kamera kalau nampak nasi. Dia dah keluarkan kamera, dah siap buat story apa semua tadi sebab nasi hari ni adalah nasi yang aneka pelbagai. Kan ada macam-macam nasi kerabu. Dan ada nanti nasi kerabu. Okey, apakah yang melazatkan nasi kerabu ini? Okey, yang saya tahu biru tu bunga lemuni ataupun ada cara lain untuk membirukan nasi itu akan kita kongsikan nanti. Baik. Nasi apa ni? Okey. Nasi lemak pun ada. Nasi lemak yang bukan biasa-biasa nasi lemak. Nasi lemak ni dia ada ketam, dia ada lobster yang kita akan cerita kejap lagi, dan di hujung kita ada ini nasi ini digunakan sewaktu majlis perkahwinan Ahmad Fitri Yahya. Itu dia kena sebut betul-betul kan, nasi ambeng. Okey. Dia ni dulu biasa orang talam kan. Orang makan, lepas tu dekat masjid. Tradisi Jawa lah. Tapi dengan konsep moden ni sedang orang bawa balik. Dah di daun pisang kan. Dia bungkus sekali. Saya kalau nampak nasi ambang ni, saya cari dia punya sambal tu dulu. Sambal goreng tu. Memang hebat. Okey. Majlis perkahwinan pun Ahmad Fitri Yahya gunakan nasi ambeng. Kan? Kita nak tahu juga kenapa rakyat Malaysia ni, lagi-lagi yang berbangsa Melayu, suka makan nasi waktu sarapan. Pagi-pagi dah ada nasi kan? Pagi-pagi dah memang ada nasi. Macam setinggal nasi macam tak lengkap. Ini sebuah rangkuman dan mukadimah untuk anda renungkan. Jom kita tengok kenapa rakyat Malaysia suka makan nasi pagi-pagi. Nasi? Siapa yang tidak suka makan nasi? Nasi yang terhasil daripada beras adalah makanan ruji bagi sebahagian besar penduduk di Asia, termasuk masyarakat berbilang kaum di negara ini. Ada pelbagai jenis beras yang terhasil daripada kaedah penanaman, lokasi dan baka padi yang berbeza-beza. Selain nasi, ada juga makanan lain yang dihasilkan daripada beras seperti mi laksa dan tepung. Setiap nasi ada khasiat yang berbeza-beza. Tetapi khasiat utamanya ialah karbohidrat yang berperanan membekalkan tenaga. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pada tahun 2021, penggunaan per kapita beras dianggarkan sebanyak 73.9 kg setahun. Ini menunjukkan nasi adalah makanan yang tidak jemu dimakan setiap hari. Selain itu, nasi juga sesuai dinikmati dengan pelbagai jenis lauk pauk. Nasi selalu dimakan waktu tengah hari, tetapi ada juga yang gemar menikmatinya ketika sarapan pagi. Tetapi, tahukah anda, ada sesetengah negeri memulakan hari dengan hidangan nasi, terutama di negeri Kelantan dan Terengganu, serta sesetengah kawasan di Johor dan Kedah. Kebiasaannya, mereka adalah golongan petani dan nelayan yang memerlukan tenaga untuk melakukan kerja-kerja fizikal. Oleh itu, nasi sebagai sajian berat amat sesuai untuk mengalas perut dan kekal bertenaga.
Di Malaysia ada pelbagai variasi hidangan nasi, antaranya seperti nasi lemak, nasi dagang, nasi ambeng, nasi kerabu, nasi minyak, nasi biryani dan nasi pulut. Walaupun sudah melalui beberapa fasa peralihan zaman dan teknologi, nasi tetap menjadi pilihan hidangan utama rakyat Malaysia. Chef. Ya, Chef. Oh, betul kan? Ya, betul. Saya chef, awak chef, semua orang chef hari ni. Sebab hari ni kita nak cerita pasal nasi saja dekat MSI dan kita nak mulakan dengan nasi yang memang popular di waktu pagi. Tapi yang ni bukan sebarangan. Saya nampak kekayangan dia begitu menyerlah sekali. Itu apa? Saya tengah gaul dia punya butter. Ni bayangkan nasi lemak pakai butter Petri Jaya. Oh, tu dah sebab dia sesuai dengan cita rasa moden. Untuk memastikan nasi lemak ni sesuai untuk semua golongan. Mungkin ada yang nak sekali-sekala nak belanja yang tersayang, boleh sampai sini. Ni mahal punya nasi lemak ni. Baik. Ada pastikan ada lobster. Okey. Dia ada ketam. Ni bukan lobster Malaysia, lobster Malaysia. Yang ni okeylah, Sabah. kita kenalkan dululah siapa yang bersama kita akan kita bersama dengan Muhammad Zul Helmi Muhammad Muhsin, Chef Jin. Chef Jin. Okey. Dan juga Irfan. Chef Irfan. Okey, baik. Okay. So, kita nak cerita pasal nasi lemak yang ada depan mata kita ni. Sebelum kita cerita pasal lauk-lauk dia kat tepi-tepi tu, kita nak mulakan dengan nasi lemak sendiri. Basic nasi lemak. Bila kita cari nasi lemak, yang mana lebih diutamakan? Rasa nasi tu ke? Sambal tu yang dicari? Ya, kalau ikut biasa nasi lemak dia kena semua part dia kena blend. Dia tak boleh tertinggal ya. Tak boleh nasi keras ke ataupun ni ke tak jadi. Tapi kalau satu spoil lah biar rasa. Okey. Boleh jadilah. Okey, baik. Macam nak nangis, sedih macamnya. Baik, saya pun asyik pandang sini je sebenarnya. Sebab kelainan kan. Okey, baik. Nak tanya dengan Irfan. Okey, jadi bila dia mendapat malam-malam daripada pembeli-pembeli semua. Jadi apa mungkin respon yang mereka berikan melihat kepada persembahannya? Biasa nasi ini makan ringkas kan? Nasi kan? Ada sambal, telur dah cukup. Tapi ini dipersembahkan dengan begitu cantik sekali. Ini dikata orang akan melihat daripada presentation dulu. Okey. Baru dari segi rasa. So we want the best. Kita orang buat presentation sebaik mungkin. Untuk tackle mata dulu. Tackle mata. Okay. Dia orang kata nasi lemak gourmet lah. Gourmet kan? Gourmet. Orang kata dia 5-star hotel punya style. Mana datang Chef Jin idea untuk jadikan nasi lemak sefancy ini? Idea ni datang sebab selalu lobster dan seafood yang bercengkerang ni selalu orang makan gitu. Tak selalu makan dengan nasi lemak kan. Betul. Yang tu kita come up dengan idea buat ni lah untuk serve. Biasa kita merasakan ambience dia lah hotel 5 bintang. Tapi ni di tempat yang berbumbung macam tu yang sesantai pun dapat kita nikmati sesuatu yang mahal begini. Jadi yang mana rasanya yang paling mencuri tumpuan lah kalau orang tengok kali pertama kan dia akan okey. Dia dua ni lah, Green Lobster dengan Boston. Tu orang akan cari dululah. Second orang akan cari ketam nipah dan butter prawn. Kalau kita orang. Butter prawn tu geram tengok dia punya telur ayam pun punya besar ni. Okey, sambal sotong petai ni pun menarik. Okey, first kita tengok basic thing dia dulu Okey. Dekat dalam ni dia memang wajib ada ikan bilis, kacang, telur. Dengan ni sambal. Ni sambal biasa. Sambal ni kita ambil masa dalam 12 jam untuk masak. 12 jam? Ya. Kenapa? Apa rahsia? Okey, itu rahsia dia lah. Rahsia. Okey. Nak make sure dia betul-betul masak, nak dapatkan taste yang kita require. 12 jam baru dapat rasa tu. Ada saya tanya, betulkah cili kering lebih melazatkan? Tanyalah. Cili kering, kita memang pakai cili kering, tapi kita adjust dengan ration bawang, belacan dia semua, make sure dia punya taste tu bermaksud kualiti dipantau. Okey, baik, kita Tunggu ambil sudu. Ni. Jemput kita mulakan sambal Azib dia. Okey, so kita try sambal lah. Sambal dulu. Kita izin dulu Okey. Ni bawang saja dalam ni. Bawang, cili semua ada. Ni bawang, cili apa semua ada Ni sambal dia punya tekstur, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wow. 5/5. Dia memang betul lah. 12 jam tu rasa 12 jam. Dia punya manis ada, pedas ada,
Masih ada semua bergabung sehari. Bang, tadi Chef Jin kata dia kena blend semua rasa. Abang blend lah semua bang. Nasi, sambal, ikan bilis, kacang abang ambil. Boleh cadangkan nak saya rasa yang mana? Jemput. Kita nak bagi abang. Okey, kita bagi abang Fitri rasa yang mana? Jemput rasa yang senang sekali seduk. Okey. Kita Ya. Oh, yang sotong, yang sotong. Okey, baik. Ini sotong apa ni? Ni Petai? sotong putih. Sotong petai. Sotong petai dengan telur kuning dia separuh masak tu. Sambal dah masuk juga sini Beras tu. pun kita pakai beras basmati. Beras basmati yang digunakan beras yang berkualiti untuk jadikan nasi tu lebih terurai, berurai kan. Oi, Abang Fitri. Tak stop makan nampaknya. Tegur sarapan ni. Jemput sedap. Memang sangat-sangat sedap. Okey, saya pula saya lebih kepada ayam lah. Saya try ayam Okey, kita Tadi saya tak terkata-kata lah. terus abang kalau tengok cara Abang Fitri makan tu. Okey. Kita tengok Ayam dengan sambal. ayam dia Okey. dengan sambal. Nasi dia pun terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, betul lah. Kan? Dibawa oleh Wow, serius sedap. Dah lah sepul-sepul basah angin pagi ni. air hujan kan? Dengan mendungnya. Makan pula nasi Sambal lemak. pedas terbaik. Okey. Baik, kepada yang memasak, Irfan macam mana daripada siapa diturunkan? Ke sendiri memang minat? Saya memang belajar kulinari. By the way, saya baru 22. Banyak lagi. Usahawan ni baik. Jadi yang bertanya, di manakah lokasi untuk dapatkan yang hidangan yang sebegitu enak? Kita orang beroperasi kat Rasta TTDI dekat kampus Sungai Penchala. Okey. Dekat Rasta ni. Okey. So boleh carilah nasi lemak crabster. Dia ada dah dia punya harga tertutup lah. So kita di sana tengok kat sana. Cuba untuk kita rasa. By the way, untuk bulan 10 ni kita ada launch promotion. Dish ni ada potongan harga. Ada potongan harga Nak insyaAllah. tahu promotion apa, anda boleh datang ke Rasta, cari je nasi lemak crabster untuk anda rasa nasi lemak yang lain daripada yang lain. Untuk mungkin nak tambah cita rasa oriental ke apa semua ada di sini. Okey, Baik. kejap lagi. Abang Fitri, Ya. kita akan bersama dengan Daya Bakar. Dengar cerita pagi-pagi dia pergi cari nasi dagang. Itulah dia, patut dia dekat sini tapi dia pergi ke Pantai Dalam. Pantai Dalam dia cari. Pagi-pagi pun dah penuh orang sebab kita nak nasi juga. Tak dapat nasi juga tak lengkap. Yep, okey. Sambil-sambil tu saya nak bawa ni pergi ke belakang, nak cari tempat makan kat kafe kejap. Okey. Kita berehat seketika kembali selepas ni dalam Baik. Mesyai. Jom sekali chef, kita pergi. Jom. Boleh datang pakat-pakat. Mari nasi daging. Oh, murah-murah pagi-pagi ni. Wah, macam-macam lauk ada dekat sini ya. Wah. Okey, saya nak tambah yang tu. Boleh ni, ramai ni beratur. Minta semua bertendang. Assalamualaikum semua. Selamat pagi penonton Malaysia hari ini. Apa khabar? Macam mana hari ini? Topik kita pelbagai jenis nasi. Minta maaf ya. Keadaan sibuk di dapur sebab saya sibuk berniaga nasi dagang. Ada orang Kelantan, ada orang Terengganu, orang Pantai Timur. Pantai Timur kita pagi-pagi mesti kena makan nasi. Makan nasi. Betul ke makan nasi? Makan nasi. Nasi daging. Jadi kalau nasi dagang ni selalunya kita akan kaitkan orang Kelantan, orang Terengganu dan katanya kalau sarapan tak makan nasi rasa seperti hidup tidak sempurna. Betul ke orang Pantai Timur? Jadi saya sebenarnya sendiri tengok ada pelbagai jenis lauk dekat sini. Dan saya juga sempat tanya, nasi dagang ni sebenarnya Kelantan atau Terengganu dan apa bezanya? Dan saya dia beritahu kalau nasinya, kalau kita tengok tadi, nasi ini kiranya ada putih. Kalau putih tu putih Terengganu punya. Kalau yang macam begini, kalau ia ni Kelantan punya. Ni Kelantan punya. Jadi ada beza. Betul Ada beza. Bolehlah kecek sikit-sikit deh. Betul Jadi selain daripada Dayah melihat jenis-jenis lauk ada dekat sini, Dayah juga akan bersama dengan pengunjung sekejap lagi.
sabar. Kejap lagi pasal makanan, saya akan makan bersama-sama anda. Sekarang kita nak berbual dengan pengunjung. Jomlah, jom. Topa lalu deh. Topa lalu boleh sibuk keadaan dekat sini ya, sebab orang pagi-pagi dah sibuk beli nasi dagang. Assalamualaikum. Boleh saya datang duduk, bukan mengganggu, sekadar meneman. Begitu. Boleh ya? Baiklah. Untuk semua penonton Malaysia hari ini, kita bersama dengan pengunjung yang saya sama-sama menyibuk nak sarapan sekali. Namanya? Nama Rohani. Kita ada pasangan di sini, Rohani dan juga Abang Hadi ya? Betul. Okey, nak tanya. Soalan nombor 1. Orang mana ni? Orang Kelantan. Orang Kelantan. Kesek Kelantan sikit deh. Boleh. Boleh cakap Kelantan sikit dekat keluarga, kat rumah. Hai, saya orang Kelantan. Okey, dan saya katakan tadi orang Kelantan pagi-pagi mesti makan nasi dagang. Macam Rohani sendiri, adakah pagi-pagi kena makan nasi? Memang saya akan makan nasi pagi-pagi. Dan kenapa pilihannya nasi dagang? Ada banyak jenis nasi. Sebab nasi dagang ni dia ada rasa lain sikit lah. Nasi dia tu berlemuk lebih. Nasi dia berlemuk gitu. Okey, tapi itu isteri. Suaminya dengan cerita bukan orang Pantai Timur. Bukan. Tapi adakah meminati makanan seperti nasi dagang? Saya minat semua makanan semua lauk semua saya suka makan lah. Janji sedap. Sedap. Okey, bermakna makanan dekat sini memang sedap lah Rohani ya. Okey, kalau boleh ceritakan dengan kami semua kan, apa yang specialnya nasi dagang kat sini? Bila makan tu, apa yang penting? Macam nasi lemak, sambal kan. Nasi dagang? Nasi dagang ni dia ada cukup rasa. Maksudnya biasa kalau rasa berah dia tu rasa macam pulut macam tu, tapi dia rasa cukup manis, masa-masa tu cukup semua. Dia rasa. Lepas tu tambah pula kuah ayam ni. Kalau sebab saya suka makan ayam, saya tak suka makan ikan. Biasa orang lain suka makan nasi dagang, nasi ikan. Tapi saya suka makan ayam. Tapi masuk. Masuk nasi tu dengan kuah gulai pekat tu, masuk sedap makan. Nampak tak bila orang tu dia tahu dan meminati sesuatu, dia punya cerita tu masuk nasi dengan lauk tu. Tak jadi kalau selalu makan nasi dagang ni, bertambah ke tak bertambah? Biasa habislah satu tu, licin. Okey, nak tanya juga, penting tak kita ada semuanya? Kalau kita tengok nasinya, lepas tu ada telur rebus, lepas tu yang ini kuah ayam. Lepas tu yang ini kiranya apa ni? Ni acar, panggil acar. Kalau lagi orang suka kalau ada sambal. Tapi saya tak tambah sambal lah sebab saya nak suapkan anak saya. Nampak tak seorang ibu kalau dia makan dia ingat anak. Dia bagus anaknya, 10 bulan umurnya ya. Okey, saya tak nak mengganggu makan lagi. Tapi sekejap ya, saya nak bergerak ke satu tempat yang lain. Sekejap sahaja, iaitu bersama dengan seorang makcik ni. Assalamualaikum makcik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita nak bagi tahu kepada semua penonton. Makcik, mungkin boleh cakap hi sikit dekat kamera. Makcik, dengar cerita makcik datang dari jauh nak datang sini makan. Ya, saya daripada Shah Alam. Okey, makcik cerita sikit, betul ke makcik daripada memang jenis yang akan cari tempat makanan sedap? Memang saya dengan suami saya orang dah pencen. Jadi rata-ratalah pergi cari makanan. Paling jauh sekali? Paling jauh saya pergi ke Kedah ke mana semua saya pergi. Ya. Bangi. Macam-macam tempat lah saya pergi lah. Ya, kalau nasi dagang ni, makcik ni orang Kelantan ke, orang Terengganu ke, ataupun bukan kerana cinta dengan pakcik sebenarnya? Beda, suami orang Kelantan, saya orang Selangor. Okay. Boleh katakan hari-hari makan nasi style Kelantan. Tiap hari kadang. Ya. Sebab apa pakcik memang nasi dagang Kelantan memang terbaik pakcik? Ya, memang terbaik lah tempatnya. Di tempat inilah saya. Ada lagi satu cawangan di Shah Alam, tapi di sini adalah yang terbaik. Saya datang sini daripada Shah Alam. Ya. Dah habis dah makan. Terima kasih banyak. Terima kasih Okey. Okey, saya nak bagi tahu kepada semua je, kalau kita orang daripada negeri itu, contohnya macam nasi dagang di Kelantan atau Terengganu, kita cakap sedap, maksudnya betul-betul sedap lah tu. Kejap lagi Daya nak makan sama-sama, okey? Jadi semua tak boleh ke mana-mana. Sekarang ni kita nak tengok, katanya ada bingkisan iaitu Sukan Regata di Seri Aman Sarawak. Kita tengok sikit, sementara tu saya nak pilih lauk. Sama-sama kita saksikan. So nasi dagang kuah ada ikan. Kuah ikan dengan pulut manis. Bulan mengambang, air laut akan pasang besar. Pertembungan antara air laut dan sungai membentuk struktur ombak yang beralun menuju ke bahagian hulu sungai. Hasilnya akan membentuk arus yang dipanggil benang. Setahun sekali, ribuan penduduk sekitar malah dari luar Sarawak
akan datang menyaksikan Pesta Benak dan kali ini diadakan bermula dari 9 hingga 11 September. Ketibaan Pesta Benak amat dinanti-nantikan. Pelbagai aktiviti dianjurkan dan satu daripadanya ialah perlumbaan bot panjang yang dikelar Sukan Regata. Regata bermaksud perlumbaan perahu kayu atau layar. Sukan regata yang dipertandingkan terdiri daripada beberapa kategori iaitu sakai 10 sehingga 30. Bagi masyarakat di Sarawak, sakai bermaksud kawan atau sahabat. Sebelum pertandingan, persediaan terakhir perlu dilakukan oleh kumpulan 3B iaitu Bujang Sigat, Bujang Simangkang dan Bujang Berani. Bagi pengurus pasukan, Kamis Hanis, 56 tahun, strategi dirangka dan kata semangat diutarakan sebelum memulakan langkah ke medan pertandingan. Hidup Bujang Berani. Hidup Bujang Sigat. Hidup Bujang Sigat, Bujang Semangga. Latih hari yang madah tim kita dah cukup bersedia dan kenetok sidaknya dah berehat. Selamat petang dengan semua tu. Saya berdoa semoga besok hari kami dapat memberi saingan yang sengitlah kepada pasukan-pasukan lain. Kami akan memberi saingan yang hebat juga kepada mereka. Saya percaya dengan izin Tuhan kami dapat juga kejayaan. Baik, selepas saja kayuhan terakhir dilakukan dalam persiapan terakhir mereka, ini selepas saja bot dinaikkan, apa yang mereka lakukan adalah dengan melihat keadaan bot ini sama ada kebocoran ataupun tidak. Dan apa yang lebih menarik lagi, di dalam bot ini adanya batang besi supaya bot ini kelihatan kuat dan kukuh sewaktu pertandingan nanti. Bagi kuatlah kan? Kuat ni. Macam gitar dia. Inilah simbol untuk menggegunkan lagi pasukan lawan ni. Kampung Hulu, terletak di tepi Batang Lupar, adalah satu daripada penempatan masyarakat Melayu di Sarawak. Saban tahun, kampung ini menjadi tumpuan etnik Iban untuk mendirikan perumahan sementara seminggu sebelum bermulanya Pesta Benak. Penempatan yang jauh di pedalaman, mereka mengambil masa 2 jam menggunakan laluan darat untuk ke kampung ini. Walaupun begitu, perahu adalah pengangkutan utama mereka, bahkan mengambil masa 10 hingga 15 minit sahaja. Juara ringkas disediakan untuk sajian tengah hari seisi keluarga. Kuih cang, makanan tradisi yang diperbuat daripada beras pulut dan dibalut dengan daun pandan. Bagi Angela N. anak awal, 35 tahun, Pesta Benak ibarat perayaan yang dinantikan kerana hanya diadakan setahun sekali. Rumah ni bapa mertua saya yang buat. Okay. Dekat kawasan area ni memang kami satu kampung sebenarnya. Area ni. Ada juga dari kampung-kampung lain. Tapi kebanyakan dekat area dari sini adalah kampung kami Berangan Ulu. Siapkan rumah ni dalam masa 1 minggu sahaja. Biasanya kalau tak ada benak macam ni, aktiviti kami dekat sini macam berikan juga, ada juga. Lepas tu aktiviti lain seperti memancing juga dekat Batang Lupar ni lah.
Sabtu, 11 September, seawal jam 7 pagi, pengunjung sudah mula membanjiri perkarangan pentas utama bagi menyaksikan perlumbaan. Penantian selama 2 tahun disebabkan pandemik bakal berakhir dengan satu gelaran yang dinobatkan sebagai Raja Sungai. Debaran dirasai setiap peserta. 11 kumpulan layak kepusingan akhir, masing-masing mula mempersiapkan diri melangkah ke gelanggang perlumbaan. Posisi sedia di dalam perahu, tangan sedia mendayung. Hanya menantikan bunyi siren sebelum dayungan dimulakan. Puas dan seronok, walaupun perlumbaan berlangsung hanya 10 minit, tetapi pengakhirannya menyaksikan latihan selama berbulan-bulan berbaloi dengan keputusan. Lumrah dalam pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah, sehingga karam di tengah sungai. Apa yang penting, legasi sungai ini berjaya diteruskan dan harapannya agar tetap kekal selamanya. Okey, kita masih lagi di MHI, masih bicara tentang nasi yang penting pagi-pagi dah kena ada nasi. Kalau tadi Dayah macam nasi, ada nasi dagang semua, tadi pun nasi lemak. Sekarang ni kita nak cerita pula berkaitan dengan nasi ambang. Okey, dan tidak bersama dengan Azwan, okey, dan kakaknya Ding. Hari ini mereka mau nasi ambang ya, sebab ini juga kita dengan orang Melayu. Melayu ni kan banyak. Betul. Ada orang dari Bugisnya, ada dari Jawa, ada dari Minangkabau semua. Dan kali ini memanglah dikenal di tradisi Jawa. Betul. Jadi bagaimana boleh menjadikan nasi ambang ini sebagai perniagaannya, Azwan? Asalnya ni adalah perniagaan ibu dan bapa saya yang berasal daripada Air Hitam Johor. Kemudian dibawa ke Subang Jaya, kita berpindah ke Lembah Kelang. Kemudian setelah itu kami anak-anak mewarisi perniagaan. Oh, jadi tradisi pun ramuan pun semua sama daripada nenek moyang lah. Yes, daripada nyai, kalau orang Jawa panggil nyai. Nyai. Ya, betul. Okey, baik. Jadi untuk melaksanakan nasi ambang ni apa yang perlu? Seorang dia hanya campur-campurkan tapi tak lengkap. Apa yang melengkapkan lagi nasi ambang ni? Nasi ambang ni kalau yang originally dia mesti kan ada sambal goreng. Sambal goreng paling penting. Okey. Ini sambal goreng. Dalam sambal goreng ni ada macam suhun tu kan? Itu ada suhun, tahu, tempe. Dimasak sekali lah dengan dia punya ramuan dia. Mas, Mbak, Ibu, ini yang ni jantungnya nasi ambang. Kalau tak ada ini enggak jadi. Okey, akan sulit nasi ambang kalau tak ada ini. Okey, jadi dilengkapkan biasa dengan ayam lah ya. Dengan ayam pun ada masakan dia. Ada ayam kicap yang original kicap. Tapi after kita nak adapt dengan orang yang suka makan pedas, kita juga ada sambal, ayam sambal. Dia balado ke apa bukan? Bukan, ayam sambal. Oh, ayam sambal. Ya, betul. Okey. Jadi itulah bila yang jarang makan nasi ambang ni, dia kata je kenapa mesti ada macam mi. Ada nasi tapi ada mi lagi. Okey. Itu yang melengkapkan nasi ambang tu. Okey. Selain daripada sambal goreng, memang kalau nasi ambang ni kita kena makan nasi dengan dia macam mi goreng biasa ke atau kena cara biasa je. Cuma dia campur dengan nasi, dia sebagai lauk. Okey. Nasi dia melengkap. Dan juga saya perhatikan kena ada ni, kalau Jawa panggil apa ni? Serunding kelapa. Serunding kelapa. Okey. Dan ikan masin. Kelapa. Okey, yang sudah dikunyitkan ya? Yes, sudah dikunyitkan. Dan ikan masin? Yes, betul. Kalau macam di pengalaman lah, isinya orang Indonesia ya? Ya, betul. Mereka masak lain sikit tak dengan kita kalau di sini? Lebih kurang sama. Cuma mungkin bahan-bahan lah yang membezakan. Tapi secara general, secara ni rempah yang berbeza. Yang secara general sama.
Kalau di peranannya sebagai apa kalau di dapur? Pakai masak. Okey. Saya jadi tukang bungkus lah. Bungkus pun nampak macam saya kalau buat bungkus pun tak jadi. Dia nampak macam rapi ya. Okey, jadi ini dijual dalam biasa hidangan ke macam mana? Inilah cara kita. Ini untuk dijual. Kita yang Daun pisang tu kena ada ya. Yes, baru itu wajib. Terangkat aroma. Okey, kita tunjuk sikit ini yang siap dihidang. And product. Sedih saya. Bukan sedih. Sebab terlalu teruja. Izin cuba ya. Silakan. Okey. Boleh. Hari ini saya... Okey, tak apa. Campurkan je. Masakkan sekali dengan sambal tu penting, okey. Biasa sebab saya kalau makan memang saya lebihkan sambal goreng tu. Okey. Bismillah. Okey. Silakan, Mak. Menangis. Sedap itulah kekuatannya pada ni. Sambal goreng dia. Sambal goreng dia. Sambal goreng. Biasa ada tak orang minta nak beli sambal dia? Banyak. Ada. Biasa beli kan? Sebagai lauk saja untuk dimakan. Ada yang beli lauk saja tanpa nasi yang lain pun, hanya lauk. Itu dia. Sebab itu amat penting kepada sambal goreng yang segar kan? Ramuan tu kena betul-betul menjaga. Betul. Okey. Macam tu kan masak kan? Tak masak? Tak masak? Ya, betul. Apa? Yalah, sikit betul ketika memasak ni. Okey, jangan apa ke, ada tak pantang larang? Tak ada. Cuma kita ni sebab nasi ambang ni dia banyak sangat lauk. Kita kena ikhlas lah masak. Sebab benda ni, kalau nasi ambang banyak sangat lauk dan sangat memenatkan lah sebenarnya. Sebab betul, kita kena prepare banyak sangat lauk. Banyak dia punya ni. Sebab tak lengkap tanpa ada ni semua. Ini semua komponen-komponen yang harus ada dalam nasi ambang. Okey, dan saya rasa sebab makanan ni kan berevolusi kan. Betul. Jadi bukan hanya untuk orang Melayu tapi juga bangsa lain pun dah mula menyukai nasi ambang ni. Okey, jadi di mana lokasi nasi ambang apa kita panggil? USJ. Nasi ambang USJ. Nasi ambang USJ. Ya, betul. Jadi ini ownernya Pak Dahlan yang diwarisi. Ini diwarisi ya. Okey, jadi USJ itu di mana? Di USJ 9 Semanjaya. Okey. Kalau percaya okey, rindukan tradisi leluhur, dapat kita merasai nasi ambang ini. Okey, terima kasih kepada Azwan Nading. Berkongsi, nampak hijau tu pernah menyerakan, ditambah pula dengan ada kekuatan dia, saya ni asyik pandang sini saja. Okey, baik. Sebenarnya nasi ambang ni dia punya formula dia untuk ajak orang berjemaah. Betul. Dan saya difahamkan kalau macam Azwan ni dia boleh buat. Misalnya kalau nak makan 4 orang nak makan setalam, boleh. Boleh buat. Ya, permintaan dia. Permintaan kita boleh buat dalam talam. Okey, nak makan sudu boleh. Biasa ni digawal supaya nampak barakahnya insya-Allah. Jadi kalau kita nak buat sedekah untuk masjid ke apa semua memang sesuai lah konsepnya, memang betul-betul mengangkat semangat jemaah. Betul. Okey, kalau tadi saya dengan nasi ambang, jadi Mas Haziq pula. Haziq. Ya. Sibuk apa? Abang, kita pergi Pantai Timur. Apa makan ke apa? Kita makan Pantai Timur ni. Kita ada nasi kerabu. Silakan abang. Nasi kerabu yang sedap. Tak payah pergi kan Kelantan ke Terengganu ke nak cari nasi kerabu ni sebab sekarang ni dah ada dekat Ceras. Boleh. Nasi kerabu daripada Tengku Marzuki. Dan juga kita ada Kak Su yang bersama dengan kita hari ini untuk kita cerita pasal nasi kerabu. Saya suka makan nasi kerabu. Saya pernah makan nasi kerabu tapi ada cara sebenarnya untuk kita makan nasi kerabu ni dan ada dia punya gugu yang kena. Antaranya kita ada ni apa? Solok lada. Solok lada, telur masin, kambing black pepper, daging berempah dan juga ayam tanduri. Okey, so kita nak tanya Abang Zakir dulu lah. So, nasi kerabu ni. Dia ada nasi kerabu Terengganu. Ada. Nasi kerabu Kelantan pun ada. Mungkin Abang boleh cerita apa beza dua nasi kerabu tu ke sama je sebenarnya? Dia beza pada nasi, kadang sana dia pakai nasi putih biasa. Beza sambal kelapa. Dia pakai nasi ada yang pakai nasi putih kat sana. Boleh pakai nasi putih. Okey, so akak mungkin boleh cerita jugalah. Nasi kerabu ni punya side dish tu. Kan dia punya lauk-lauk tepi ni adalah yang paling banyak lah. Kalau kita tengok makanan dekat Malaysia ni, nasi kerabu ni antara dia punya lauk, dia punya dia punya side dish yang paling banyak. So kena campur dulu ke ataupun kita kena ambil satu-satu untuk kita makan? Itu kita kena gaul tu. Kita nak makan tu kita gaul sambal, lada, budu, tumis, sayur semua kena gaul. Kerupuk tu kita kena hancurkan. Baulah sedap makan. Tangan tu biar bau budu. Tangan tu sendiri biar kita aduk dulu. Yang penting budu ada. Budu ada. Kalau tak jadi nasi kerabu. Ni saya tak pernah tengok. Saya first time tengok sebenarnya bawang jeruk ni. Ni bawang jeruk ni. Saya nak cuba bawang jeruk ni makan macam itu boleh? Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bawang jeruk. Oh, dia rasa jeruk ah. Iyalah. Dia bawang putih tu dia jeruk ah. Sedap. Sedap. Ni kalau kita makan ini kita kopek-kopek makan nasi kerabu. Kita dah makan dah masuk mulut boleh makan gitu pun boleh. Nak kopek. Nak makan nasi dengan nasi pun boleh. Ni kalau gini makan gitu je. Boleh. Sedap. Yang okey, kalau kita tengok dia punya budu, dia punya kuah dia ada budu. Ada budu, sambal lada. Sambal lada. Tumis budu. Tumis dia kita ada campur budu. Ada campur budu. Dan kita tengok warna biru nasi kerabu. Tadi abang ni ada cakap dia pakai nasi putih. Ada. Yang ini warna biru. Mungkin boleh cerita warna biru ni datang daripada mana dia punya color nasi kerabu ni? Daripada kita daripada bunga telang. Memang color natural lah. Color natural. Bukan warna tiruan. Tak. Warna tiruan daripada bunga telang jadilah nasi kerabu ni. Tapi adakah nasi kerabu memang perlu warna biru ataupun kita ada warna lain juga? Nasi kerabu ni warna kuning pun ada. Warna kuning. Nasi kerabu diraja tapi dia bahan dia lah dah lain lah, tak sama dengan nasi kerabu ni. Ya, faham. Sambal kelapa dia tu dah lain, sambal tumi dia dah lain. Yes. Nasi kerabu ni kalau saya tengok saya boleh katakan nasi ulam. Nasi ulam. Sebab dia ada banyak ulam-ulaman yang ada dekat dalam ni. Tengok dalam satu periuk ni pun dah ada macam-macam ulam. Ini boleh tukar-tukar ke? Boleh cerita tak bang ulam apa yang ada dekat dalam ni? Dia ulam ni, yang ni apa ni kubis. Kubis. Putih putih. Selem, kacang panjang ni. Kacang panjang. Toge. Ni? Bunga gantang, kangkung, selem. Oi, ini ada berapa banyak dalam ni? 6-7 jugaklah. 6-7 jugaklah. Banyaklah dia punya ulam. Okey. Kita tolak tepi lah semua kita punya cerita ni. Kita nak gaulkan, kita nak rasa. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, kita minta abang Zaki lah. Abang Zaki gaulkan abang Zaki. Ke Kak Su? Okey. Kita gaulkan ikut cita rasa memang Patah Timur punya rasa. Gaul pakai gabi. Kita ini sebenarnya lagi sedap gaul pakai tangan kan. Tapi kita yelah, bagi nampak cantik kat TV kan. Kita tak pakailah tangan nak jaga kebersihan tu. Kita gaul pakai garpu dengan sudu. Bayangkan makan nasi kerabu time pagi-pagi. Dekat Patah Timur memang makan nasi kerabu untuk sarapan tak? Kalau pagi tu memang sarapan dia nasi kerabu. Tengah hari kerabu, malam kerabu. Kalau dekat Kelantan tengah hari dok. Tengah hari dok makan nasi kerabu. Dok. Kalau sini je. Nasi kerabu dekat Kelantan? Kelantan pagi. Breakfast? Pagi. Okey. So dia pakai tumis. Ambil tu sikit. Ya. Budu tumis. Boleh try. Saya kacau. Oh. Wow. Ini memang dah okey, apa yang Akak Su cakap tadi kita kena gaul. Kita ambil yang baru punya keropok. Boleh. Kita ambil yang baru punya keropok. Keropok kita kena hancurkan atas ni. Kita tak dengan daging, makan daging. Makan dengan daging dia Dengan ayam pun boleh. Ini daging bang ini daging perak tadi. Daging bakar perak. Nampak? Dek, ini setelah digaul segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak. Besarnya. Nikmat. Inilah orang kata dalam mulut saya penuh nikmat. Sedap tu. Dia punya rasa bercampur-campur. Saya tak pakai budu. Tapi bila budu tu dicampurkan dengan semua nasi, sekali, dia dah gaul sekali. Dia punya sedap macam gini, dek. Sedap sangat. Sebaik tak ni? Dengan solok pun boleh sekali campur. Solok lada pun kita masuk. Saya tak pernah makan solok lada ni. Telur asin. Akak nak suruh saya rasa tu. Macam mana cara makan solok lada ni, Kak? Dia pun sama tak makan dengan nasi juga. Tak nak rasa pun boleh tak makan. Potong. Gini boleh. Akak potong kan? Nak rasa dia. Ambil dia punya atas tu lah. Okey, Meh. Okey, makan dengan nasi lah. Makan nasi. Nasi dah ada. Wih. Ini kenyang terus kita ni. Sedap untuk ada. Fresh. Kelapa dia fresh. Dalam solok lada tu. Ya, ada ikan, kelapa. So mungkin abang Zaki boleh cerita kat mana kedai untuk orang datang untuk beli nasi kerabu ni?
Okey, kedai kita dekat uptown downtown Lama Ceras. Berhampiran dengan rumah Tunku Badariah. Dia Jalan Yakut Latih, Kuala Lumpur. Datanglah cari. Apa nama nasi kerabu ni? Dapur Kuda Merah. Dapur Kuda Merah. Kalau nak rasa nasi kerabu yang aneka lauk dengan rasa yang sangat-sangat best, dan saya sendiri dah rasa memang sedap, anda boleh datang ke Dapur Kuda Merah untuk anda rasa ni. Waktu operasi Senin sampai Sabtu jam 11.30 pagi hingga 11 malam. Dalam 12 jam juga. 12 jam juga lah boleh rasa nasi kerabu ni. Terima kasih Kak Su. Terima kasih Abang Zaki. Kita dah settle nasi kerabu, dah settle nasi ambeng, dah settle nasi lemak. Kita ada satu lagi nasi. Nasi berlauk yang ada time pagi bersama dengan Raya. Kejap saja lagi di MSI. Saya nak sambung makan nasi kerabu. Ni saya boleh bawa abang Boleh. Ini kejap-kejap nak letak sambal kelapa. Sambal kelapa. Pulut manis ni makan dengan kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa keindahan dunia dan rasa berbangga menjadi rakyat Malaysia. Lupa pula. Semua dah tengok saya makan ya? Ya. Daya sebenarnya tadi cerita pasal nasi dagang kan? Saya sekarang ni tengah makan pulut manis berserta dengan kelapa. Selalunya saya tadi sampai saya tanya, ini bukan wajib ke? Katanya bukan. Ni kalau orang Kelantan ni kita pulut manis. Pulut manis ni kita cecah dengan kelapa. Macam tu. Jadi yang ini. Ini satu permulaan kita kata bagi manis mulut. Yang ini pula. Memang nampak fantastik. Sebab ini nasi berlauk. Kau nampak ini ada terutuk daging. Dan kita juga ada sambal ayam. Ataupun mungkin ayam masak merah. Nanti kejap lagi saya akan confirmkan nama sebenarnya. Dan kita ada sambal lah yang penting. Ya Allah, saya rasa yang kat rumah tu terus rasa terliur lapar nak makan kan. Tapi saya difahamkan saya tak makan ni je. Mana nasi dagang saya? Kak, nasi dagang saya mana kak? Dah sampai dah kat sini dah. Puan Dini. Memang jemput-jemput, jemput. Padahal ini kedai Puan Dini Kedai saya pula yang makannya. Okey. Inilah yang ditunggu-tunggu dan inilah yang semua orang beratur dari tadi. Nasi dage. Nasi dage. Ni kalau nasi dage ni memang boleh cerita dengan saya satu-satu tak lauknya. Okey, yang saya tahu ya, kita mulakan dengan ikan. Ini adalah ikan tongkol. Ikan ayo. Panggil ikan ayo. Ikan ayo Kelantan. Ya. Lepas tu kalau yang ini pula telurnya? Gulai telur lah. Biasa. Dia sama dengan gulai ikan ni. Dia sekali deh. Sekali deh. Okey. Yang ini pula gulai ayam. Gulai ayam. Salah gulai air. Jadi kalau ikutnya nasi dagang ni, apa yang perlu ada dalam satu nasi dagang supaya dia sempurna? Biasanya lauk dia lah, pilihan lauk dia dengan lepas tu acar, lepas tu nasi dengan ni lah cili ke macam tu lah. Fahamkan Puan Dini, nasi daging ni susah nak buat. Bukan sekejap-sekejap lah. Boleh ceritakan sikit macam pembuatan ni berapa lama? Dan apa cabarannya untuk menjadikan dia satu nasi dagang yang sedap? Dia campuran dia tu kena betul-betul okey lah. Maksudnya dia ada sebab dia ada 3 jenis campuran beras nanam tu. Lepas tu nak kena rendam dia 1 malam, barulah boleh kukus. Ya. Jadi saya rasa semua sekarang faham boleh pilih pilihan lauk tersendirilah. Kalau saya nombor 1 adalah ikan tongkol. Okey, sekarang kita nak cerita tentang nasi berlauk ni. Nasi berlauk ni, kalau daging terutuk ni sebenarnya makanan orang Kelantan ke? Dia punya rempah, rempah kerutuk. Rempah kerutuk ni apa? Maksudnya adakah rasa dia macam rendang atau macam kari? Macam apa sebenarnya? Dia macam rendang tapi dia tak ada kerisik semua tu lah. Ya. Rendang tak ada kerisik. Kalau ini pula adakah ini macam ayam masak merah ataupun sambal ayam macam mana? Dia kalau tu ayam masak merah lah. Ayam masak merah je. Ayam masak merah lah sebenarnya. Okey, sekarang ini sambal lah. Sambal belacan ni orang kata perlu untuk bagi dia Betul Puan Dini? Puan Dini, izinkan saya. Ya. Jadi kepada semua penonton Malaysia hari ini, saya nak bagi tahu jangan cemburu. Saya hanya menikmati makanan pagi ya. Sarapan nasi ni jangan berlaku. Bismillah ya.
penuh rasa. Dengan dia punya pedas, ada masin sedikit, dengan lemaknya. Saya tak tahu lemak ni yang mana. Mungkin ke daging kerutuk. Lepas tu, saya rasa campuran semua ni memang sangat sempurna. Dan patutlah orang Pantai Timur memang pagi kena makan nasi. Kena makan nasi. Betul Okey. Nampaknya tak puas hati orang keliling kata, Dayah, takkan makan nasi ni je? Tak nak try nasi daging ke? Kita try nasi daging deh. Oh, nasi daging. Okey. Nasi daging. Okey, sekarang saya minta Puan Tini pilih. Nak saya makan dari mana satu? Tadi dah ayam kan? Kita bakar ikan. Kita ambil telur sikit deh. Telur sikit. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang pun dah rasa lemak lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sedapnya. Jujur, saya memang suka nasi dagang. Tapi ini memang cukup lemak. Terasa saya dihantar ke negeri Kelantan sekarang ini. Memang betul-betul rasa original. Puan ini masak orang Kelantan kan? Ya, masak sendiri semua. Ini memang resipi turun-temurun ke apa? Daripada sebelah mak dengan ayah lah. Makanya izinkan saya terus makan nasi dagang resipi turun-temurun. Baik ya. Okey, saya nak makan. Jadi sekarang ni yang di studio semua jangan jealous. Dan penonton Malaysia hari ini, terima kasih kerana menonton. Izinkan saya untuk terus makan nasi dagang. Ya? Baiklah, bismillah. Saya sambung ya. Sedapnya. Lemak dia. Amboi, sedap. Itu dia. Makan nasi dagang. Tak apa, awak ada nasi dagang. Kita ada macam-macam aneka nasi dekat depan mata kita. Okey, tadi berkongsi tentang itulah kekayaan kita dengan pelbagai resepi ibunda. Yep. Yang penting kita ni orang Asia ni kena ada cili. Lebih pedas lebih sedap. Yeah, kan. Kalau kita tengok ada juga lagi macam-macam bahagian tepi dia yang kita boleh makan. Ada budu, ada belacan. Bayangkan kalau kita di tempat cuaca yang macam ni kan, yang damai, ada hujan sikit-sikit, makan sedap macam ni. Ada ilmu kita dekat Irfan. Ya. Okey, sebelum kita makan ni, kita nak cerita apa yang ada dekat dalam akhbar pagi ini di hari Sabtu. Kita nak cerita pasal ni, apa bang? Di dalam akhbar harian Metro. Saya dulu Okey. Saya nak cerita pasal makanan lagi. Kalau kita buka Cosmo, depan dia ada tulis roti canai, makanan terbaik di dunia. Bayangkan, roti canai yang kita selalu makan dekat Malaysia itu adalah roti makanan terbaik di dunia. Dinobatkan sebagai juadah jalanan paling popular. Power tak power bang? Dia mengatasi makanan daripada Filipina, Hong Kong, Itali, Indonesia. Okey. Ya, so itu adalah apa yang anda boleh baca dekat Cosmo. Lepas tu kita boleh tengok lagi dekat akhbar lain. Dekat berita harian, muka depan dia pun kita ada berita yang menggeparkan Malaysia, iaitu ada seorang ejen kosmetik yang diculik tapi telah pun selamat. Selamat dijumpai. Ini pun muka depan BH. Dan satu lagi. Dan saya juga nak berkongsi tentang ini di Metro. Setelah rekaan batik diraja, di mana Tunku Azizah berkenan pamerkan hasil tangan sendiri di Galeri Prima. Okey. Memang kita sedia hari bahawa Tuanku amat ceritakan seni dengan pelbagai rekaan yang menarik. Dan kali ini untuk batik. Ya, okay, batik pun berbagai corak, ada yang mega melayang, bintang beralih, semua kekayaan bangsa jugalah. Dan sesuai dengan konsep hari ini tentang batik, ada sesuatu nak dikongsikan? Ya betul, kita ada satu video di mana Raja Permaisuri Agong kita pamerkan bakat mewarna batik. Anda nak tengok videonya? Kita ada sediakan untuk anda. Jom kita saksikan. Kemarin bertempat di Galeri Prima Balai Berita, The New Straits Times Press, Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria, mencemarduli dengan mempamerkan kemahiran menghasilkan batik. Dalam sesi lawatan bersama, kira-kira 150 delegasi Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8, baginda berkenan meluangkan masa mewarna karya batik dalam galeri. Kecekapan Tunku Azizah memukau delegasi dari 13 negara termasuk Brunei, Kemboja, India, Indonesia, Kanada, Belanda, Laos, Filipina, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam. Beberapa alatan peribadi yang digunakan baginda untuk menghasilkan karya batik turut dipertontonkan. Selain itu, baginda turut meluangkan masa lebih 1 jam bercerita mengenai karya batiknya.
tak boleh tunggu buat tadi. Dia kena tunggu waktu saya 4 rak. Turut hadir pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad MPP, Datuk Seri Dr. Said Husin Al-Junid, Timbalan Pengarah Urusan Kumpulan MPP, Datuk Michael Chan dan Pengarah Galeri Prima Azlin Aziz. Lawatan ini juga adalah bagi mempamerkan karya baginda kepada delegasi simposium itu. Lebih 40 rekaan batik dihasilkan baginda dipamerkan di Galeri Prima sejak 1 Ogos lalu yang merangkumi 41 kain batik, 7 pasang baju batik serta 2 hasil karya lukisan batik. Terdahulu Tunku Azizah turut berkesempatan merasmikan penutupan Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 di Putrajaya yang dianjurkan sejak 25 September lalu. Malaysia menjadi tuan rumah pada simposium kali ini dengan tema Celebrating Textiles, A Journey. Majlis perasmian disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Simposium anjuran Yayasan Tenun Pahang Diraja itu berjaya menghimpunkan lebih 300 peserta dari 13 negara yang membabitkan penggiat seni tekstil, artisan dan penenun. Itulah saya cerita jenis ini. yang tak pandai menipu. Apa yang abang nak tipu hari ni, bang? Tak semua sedap. Okey, betul. Sebab Haziq pun bisik-bisik tu. Tak tahu nak makan apa, semua sedap. Fatri Yahya tak rasa nasi kerabu lagi, saya tak rasa nasi ambeng lagi. Sebab kita dipisahkan tadi. Tapi sebelum kita makan, kita nak bagi tahu kepada anda dulu mengenai Liga Super Malaysia. 3 mata akan buatkan JDT membawa juara Liga Super buat kali ke-9 berturut-turut. Tapi kalau 3 mata buat Negeri Sembilan FC, mungkin akan bawa mereka ke pentas AFC Champions League. Jadi anda kena saksikan Johor Darul Takzim menentang Negeri Sembilan FC 8 malam secara langsung di TV9 ataupun saluran Unify TV ke 109, Astro 149, My Preview 109 dan juga stream ditonton, okey? Itu dia. Semoga bangkit bola sepak Malaysia semakin rancak. Dan kita pun okey belakang ni semua chef hebat. Chef hebat. Kita ada nasi kerabu, dapur kuda merah. Capster di Rasta nasi lemak TVDI dan juga nasi ambeng USJ. Alright, so sebelum kita tinggalkan anda dengan video-video kami makan kejap lagi, kita nak bagi tahu besok bersama MSI ada satu topik ambas iaitu Himpunan Klon Suara Artis. Ada yang boleh buat suara Fatri Yahya tak? Assalamualaikum. Haziq boleh buat suara siapa? Saya Jamal Abdillah. Jamal Abdillah itu paling senang nak buat lah. Sekian lama. Ramai. Tapi ada juga suara yang betul-betul jadi ya buat. Betul, ada yang betul-betul jadi yang memang betul-betul sama macam artis. So anda kena saksikan besok di MHI seperti biasa 9.30 pagi di TV3. Okey, MHI. Tadi awak belum rasa kan? Saya belum rasa. Okey, kita tukar-tukar. Saya ambil nasi ambeng sama nasi kerabu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Akak, makan. Abang.